Antara adab-adab yang mesti dipenuhi oleh orang-orang yang nak mengeluarkan zakat ialah nak bersedekah menyembunyikan sedekah, ataupun maknanya merahsiakan. Itu antara adab yang perlu mesti ada, supaya apa? Mengelak daripada berlakunya penyakit riak. Riak ni apa? Dia ambil daripada kalimah ra'a, lihat, dengan tujuan kalau keluar untuk dilihat-lihat orang. Walaupun di sana ada perbahasan ulama mengenai orang yang mengeluarkan secara terang-terangan, adakah hukumnya haram? Kan? Kalau dia keluarkan secara terang-terang, mengeluarkan secara terang-terangan, kalau sekiranya tidak memberikan apa-apa makna kesan kepada pengeluar, dan dengan niat dia kerana nak mengajak orang lain supaya sama-sama mengeluarkan, maka hukumnya adalah harus. Hukumnya harus. Tempat tu memang orang suka payah nak sedekah. Duit tabung masjid hari Jumaat biasanya tak lebih daripada RM10. Nah, contohlah, tiba-tiba ada waktu tolak aja dia pun masuk 100, perlahan-perlahan dia masukkan. Slow motion. Kan? Orang pun tengok je. Dengan tujuan apa? Matlamatnya untuk orang lain ikut, bukan menunjuk. Dan dia boleh menahan diri dia daripada berlaku riak, maka hukumnya harus. Kan? Hukumnya harus, dibolehkan. Tapi kalau sekiranya dengan masuk perlahan, tengok, berkobar-kobar riak dia, maka tak payah. Tetapi dalam kalangan ulama-ulama tasawuf mengatakan walaupun di sana pandangan fiqh diharuskan, tetapi ulama-ulama tasawuf mengatakan menyembunyikan pemberian itu, sedekah itu secara rahsia adalah terlebih baik dan terlebih terjamin dari sudut berlakunya perasaan tadi. Jadi tuan-tuan, kita tengok pandangan fiqh lain, pandangan ulama tasawuf lain. Sebab ulama tasawuf dia mengambil pendekatan ialah kerana nak mengelakkan daripada, dia disebut dengan nama ikhtiyat, iaitu barang yang tidak mampu dan tidak kuasa untuk orang ini, tak mampu. Kalau bagi terang-terang ni nampak riak betul, memusnahkan semua amalan. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama tasawuf kata tangan di atas memberi, yang di bawah tidak mengetahui. Itu adalah lebih baik. Mana sedekah secara sembunyi-sembunyi ini adalah lebih afdal daripada secara terang-terang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan juga nak mengelakkan daripada perasaan sum'ah. Kerana apa? Bila sum'ah ni merupakan penyakit yang memusnahkan amalan, kerana dia buat satu amalan itu dengan tujuan supaya orang sebut-sebut amalan tu. Dia ni orang dermawan, bila dia dengar kembang ni, kan? Supaya orang dengar. Jadi dengan sebab itu sifat-sifat yang disebut tadi adalah menandakan sifat orang yang tidak ikhlas dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. 4 perkara yang menyebabkan tidak ikhlas dalam ibadat: apabila ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takbur. 4 perkara lawan bagi ikhlas. Kan? Bila ada salah satu daripada 4 sifat ini, menunjukkan si pelaku maknanya melakukan satu perkara dengan tidak ikhlas, menyebabkan semua amalan dia boleh jadi musnah. Jadi dengan sebab itu dalam ilmu tasawuf ni dia lebih mengambil pendekatan jalan untuk berhati-hati untuk menyelamatkan yang mengeluarkan, yang melakukan ibadat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Menzahirkannya berarti merendah-rendahkan martabat orang fakir. Mana ulama-ulama tasawuf mengatakan bahawa kalau kita beri ni secara menzahirkan, seolah-olah ni kata apa? Merendah-rendahkan martabat orang fakir. Kan? Beratur ramai-ramai kan, jemput seorang-seorang, ambil Allah, rasa macam peminta sedekah.
mereka rasa terhina tak? Atau terasa rendah kedudukan mereka, kan? Kalau bagi senyap-senyap pun boleh juga. Kenapa kena beratur panjang-panjang seolah peminta sedekah? Mereka ada maruah, kan? Mereka ada harga diri. Nah, boleh buat dalam keadaan yang lain. Kita pergi rumah dia pun boleh kita bagi. Tapi kenapa perlu buat macam tu? Jadi tuan-tuan, kerana tasawuf ni dia memandang kerana untuk menjaga kemaslahatan orang lain, kan? Untuk menjaga jangan berlaku kepada yang melakukan ibadat itu rosak ibadat dia, dan tidak timbul kepada orang-orang yang menerima zakat tadi ada perasaan hasad, ada perasaan iri, dan ada perasaan rasa rendah diri. Jadi dengan sebab itulah kenapa maknanya disuruh kepada kita bila mengeluarkan zakat ini adalah dengan secara merahsiakan atau menyembunyikan. Jika seseorang bimbang akan dituduh tidak mengeluarkan zakat dan mengeluarkannya secara senyap-senyap, hendaklah mengeluarkan zakat kepada orang fakir di tengah-tengah orang ramai secara terang-terangan, serta mengeluarkan untuk yang lain secara rahsia. Jadi kalau tak mau nanti orang kata ni orang kaya ni tak keluar zakat, boleh buat secara terang-terangan, tapi dalam masa yang sama juga secara rahsia juga dilakukan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiganya, tidak merosakkan zakat yang dikeluarkan dengan kata-kata ungkitan. Apabila orang mengeluarkan zakat, jangan menyebut-nyebut, kan? Engkau ni kalau aku tak bagi zakat kat engkau pun tak boleh belajar. Nah, anak bini engkau pun tak makan. Tak boleh. Tak boleh mengeluarkan kata-kata ungkitan yang menyakitkan. Hal ini disebabkan seseorang yang melihat dirinya melakukan kebaikan kepada orang fakir dan suka memberi harta kepada orang lain, kadang-kadang dihinggapi dengan penyakit tersebut. Dia rasa dia hebat, dia kaya, dia boleh cakap apa yang dia nak, kan? Biasalah kan, orang kaya tu kan macam-macam, kan? Asyik engkau je. Perkataan asyik engkau je tu orang dah terasa dah, kan? Tak boleh kerja, nampak badan sihat, handphone pakai Oppo, kerja dah minta sedekah. Sudah pakai Oppo dia kata, kan? Yang minta sedekah pun tak padan, kan? Pakai Note 10 tau, kan? Minta sedekah pakai Note 10, kan? Berlaku kita tengok. Yang mengantar untuk ambil makna bantuan datang dengan Mercedes tu. Macam mana tuan-tuan? Jadi menimbulkan makna persepsi lain, kan? Itu yang tak berapa nak bagus tu. Dia tak berapa nak bagus. Jadi akan orang kata macam mana ni, kan? Jadi kita kena lihat lah maknanya apa ni, melakukan kebaikan kepada fakir, memberikan harta kepada orang lain, kadang-kadang dihinggapi penyakit macam tu. Sebenarnya kalau diperhatikan betul-betul, orang fakirlah yang sebenarnya telah berbuat baik kepadanya dengan menerima hak Allah Ta'ala, yang bertindak sebagai pembersih hartanya. Sebab tu disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita ni sebagai peminta, sebagai orang yang minta sedekah, sebenarnya Allah Ta'ala menghantar kepada dia kebaikan. Sebab tu jangan kita tolak kebaikan tu. Sebab tu dalam riwayat menyebutkan bahawa sekiranya datang kepada kamu orang yang meminta, kamu beri, jangan menyakiti. Dan kalau kamu tidak mampu untuk memberikan kepadanya sesuatu, maka katakanlah kepadanya perkataan yang baik-baik. Tuan-tuan tengok, kan? Baca dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad, kan? Orang kalau datang rumah kita, Allah Ta'ala hantar kebaikan tu. Dengan tujuan apa? Nak bersihkan diri kita, nak bersihkan harta kita, supaya apa? Jangan ada di sana
harta yang bercampur. Sebab tu untung. Sebab tu kalau kita tak mau bagi, tuan-tuan, tak apa, tapi tolaklah dengan cara ataupun perkataan yang lemah lembut, kan? Jangan tengok orang datang je, Assalamualaikum, pintu semua tutup, kan? Kawan belum bagi salam, takkan dia nak hantar bil, kan? Kita ingat pun minta sedekah. Jadi tuan-tuan, kita punya prasangka tu, kerana prasangka buruk ni dilarang, dia satu dosa, tuan-tuan. Ada prasangka kepada orang Islam, itu satu dosa, dilarang kepada kita. Ada sifat prasangka. Sifat prasangka ni walau sebesar zarah pun boleh menahan seseorang itu daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik.